Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya arak dan judi, wal ansab wal azlam, pemujaan berhala dan menenung nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, semuanya adalah kotor keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ayuhanda bunda muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya dan senantiasa marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, izin, hidayah, petunjuk, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita pada malam hari ini kita dipertemukan lagi untuk sama-sama kita berada di dalam taman syurga, dalam majlis ilmu yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai satu perkumpulan majlis kita ini, satu perkumpulan mudah-mudahan yang disebutkan sebagai min riyadil jannah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita membicarakan nasihat, wasiat, peringatan di dalam kitab Ya Bunayya, iaitu nasihat daripada Al-Imam Zainuddin Umar ataupun dikenali sebagai Al-Imam Ibnul Wardi Al-Khiddi rahimahullah, yang mana Rasulullah SAW Muhammad beliau melalui syairnya memperingatkan kepada kita tentang beberapa hal. Ada 76 bait syair beliau memperingatkan kepada kita akan beberapa perkara yang penting yang diambil ia daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kerana manusia dan hiburan itu tidak boleh dipisahkan. Dan kita kena faham ni, manusia dengan hiburan ni tak boleh dipisahkan. Dan kalau kita tengok bagaimana hiburan yang ada di zaman Nabi SAW, bahkan zaman yang sebelum daripada itu pun, tamadun-tamadun yang ada sebelum itu pun, mereka dah ada dah hiburan. Kalau kita tengok di zaman ataupun di saat kelahiran baginda Nabi SAW, datuk baginda Rasulullah Abdul Muttalib yang mulia, pernah Rasulullah SAW Muhammad diriwayatkan selalu dibaca dalam maulid, bagaimana Abdul Muttalib diambil Nabi SAW yang masih bayi, baru lahir pada ketika itu, sambil didokongnya dan dia mengucapkan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak pernah melihat bayi yang seindah Nabi SAW. Dia adalah madih dan puji-pujian pada waktu itu. Kerana masyarakat Arab Quraisy pada ketika itu pun dah ada dah yang namanya qasidah, dia punya syair dah ada dah. Cuma pada ketika itu banyak dalam kalangan penyair pada ketika itu mereka masyhur memuji kepada kota Mekah, memuji kepada datuk nenek moyang mereka, kekuatan, memuji kepada Rasulullah Muhammad, khazanah dan juga kekayaan yang dimiliki oleh tanah Arab. Jadi daripada pujian itulah. Jadi kalau syair dah ada dah zaman itu. Bahkan Rasulullah Muhammad dan mereka sangat gemar kepada syair. Sebab itu di antara tuduhan yang diterima oleh Nabi SAW ketika mana Nabi menyampaikan dakwah, Nabi menyeru kepada masyarakat Arab pada ketika itu supaya beriman kepada Allah, maka mereka menuduh kepada Nabi SAW sebagai tukang syair, penyair, penyihir, macam-macam mereka tuduh Nabi SAW. Tetapi apabila saat Nabi SAW membaca Al-Quran, Abu Jahal and the gang ni, mereka dengar dan mereka suka mendengar bacaan Quran daripada Nabi SAW. Pernah satu malam ni Abu Jahal dia keluar rumah. Dia tahu pasal waktu tu memang antara waktu yang biasa Nabi SAW baca Quran pada satu malam. Dan di saat dia mendekati akan suara Nabi SAW yang mulia membaca Quran, ada orang nampak dia. Dia kata, wahai Abu Jahal, apa yang kamu buat ni? Dia kata, tak ada apa. Padahal dia suka mendengar alunan tersebut.
Lebih suka dia daripada mendengar syair Arab. Kerana dia pun mengaku yang tu bukan syair. Yang tu bukan syair. Tapi kalau Allah SAW Muhammad, sebab itu di antara yang disebutkan kepada Nabi SAW ialah Nabi ni yang disebutkan sebagai ummi, yang tidak boleh menulis dan membaca, tetapi tidak meletakkan kekurangan kepada Nabi SAW. Menyangka dakwaan bahawa apa yang diperkatakan oleh Rasulullah adalah syair dan juga kata-kata yang direka oleh Muhammad. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ataupun Muhammad dikenali sebagai orang yang ummi. Memang tak boleh tulis, tak boleh baca, tetapi itu tidak menunjukkan kekurangan kepada Nabi SAW. Sebab itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menempelak mereka-mereka yang mengatakan nista, cacian, herdikan kepada Nabi SAW. Sebab itulah tuduhan-tuduhan itu semua tidak berasas. Melabel ni adalah salah satu daripada tanda bahawa seseorang itu mempunyai akal yang cetek. Bila kalah, dia mula melabel. Sebab itulah tu antara perkara yang berlaku juga zaman kita. Sebab itu kita kena hindarilah budaya-budaya label tu. Kalau nak berdebat, kalau kita nak Allah SWT Muhammad menegakkan kebenaran, ada medan dia, ada cara dia. Tapi bukan dengan jalan melabelkan, menjatuhkan dan juga menghina, mencerca kepada sesama saudara kita sehingga menyebabkan putus silaturahim. Bukan sebab itulah kalau kita tengok Allah SWT Muhammad, hiburan dan juga manusia tidak boleh dipisahkan kerana ia adalah fitrah insani. Jadi bagaimana hiburan yang ditunjukkan oleh Islam? Islam datang menuntut kepada jalan fitrah. Ini telah kita bicarakan pada nasihat yang pertama dan nasihat yang kelima. Hari ini kita masuk nasihat yang keenam. Cerita sikit kenapa Imam Ibn Wardi rahimahullah menjadikan syair sebagai cara untuk menasihati kita. Kerana manusia ini terkadang dia tak suka nasihat yang direct. Jadi seni dalam berdakwah, uslub, metod dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah ila akhir ayat. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan, tunjuk contoh yang baik dengan cara yang terbaik. Serulah. Ada orang yang tegur direct ni tak faham. Bukan tak faham, dia kata nak buat tak faham. Misalnya anak kita, kalau tegur direct ni dia cepat terasa kan. Zaman sekarang ni anak-anak muda ni dia kena cara tu, dia kena lebih halus lagi. Kalau kita rasa cara teguran kita halus, sebenarnya masih belum halus. Dia ada lagi cara lebih halus. Macam mana? Itu kena belajar. Allah SAW saya teringat ketika mana saya bersama dengan sahabat-sahabat pendakwah yang lain, kita ada tim bola. Kita main bola padang, betul tak? Kita ada tim bola, tim futsal, badminton pun kita main. Nak beritahu yang hiburan, sukan ni boleh lah dari Islam, tak ada apa. Pernah satu ketika tu kita main lawan dengan satu tim ni. Dijemputlah untuk lawan friendly, persahabatan. Dan nama pun geng-geng ustaz. Jadi kita main bola dengan ustaz. Mana ada ustaz ke semak pendek lah. Takkan main bola pakai jubah lah. Betul? Dia pakai seluar panjang lah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila pakai seluar panjang, apa yang berlaku? Saya dengar lah ada abang-abang dalam tim yang lawan ni, dia berborak sesama dia. Dia kata, habislah kita hari ni balik jadi ustaz. Dia kata, dia kata kat kawan-kawan dia, saya dengar. Dia kata, lepas tu ada seorang tu dia jenis macam orang kata pesan direct lah kot. Dia kata nak main bola ke nak ceramah. Dia kata kalau kita ni jenis hati tisu, koyak lah. Tapi sebab kita memikirkan bagaimana perasaan Nabi SAW, risau fikirnya Nabi SAW kepada umat, maka kita tahan akan kemarahan dalam darah kita. Kalau fikir bahasa orang muda, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita apa tu? Yang Nurdin Ahmad ke? Nurdin Ahmad lah tu, dengan Piramli tu, yang mak dia marah dia. Dia kata bahasa ibu, bahasa orang tua, dia kata. Tetapi bahasa hamba, bahasa orang muda. Bahasa orang muda adalah bahasa orang yang kurang ajar, dia kata. Itu dah cerita apa? Cerita lama tu, cerita adukan dengan taruna tu. Itu tak ingat pun. Ke saya seorang je tengok. Itu ya. Yang dengan Mahmud Ju tu kan. Segerah kali pun. Dia kata bahasa ibu, bahasa orang tua. Dia kata bahasa dia, bahasa orang muda. Bahasa orang muda ni panas.
Kan dia kata orang muda ni dia panas barang. Sebab itu Allah SAW Muhammad ada cara. Jadi bila kalau fikirkan hati kita yang muda ni, kita marah. Jangan kata orang muda, orang tua pun marah. Tetapi sebabkan kita memikirkan, lebih baik kita sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Azim. Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan bantuan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Tu yang sebelum nak mula tu ajak sembahyang asar dulu. Kita nak pergi reda kemarahan. Dia kata, bang, jom kita sembahyang asar dulu. Yang sembahyang ada juga, tak sembahyang orang mana. Tak apa kita sembahyang. Nak beritahu yang dekat padang bola pun kita boleh sembahyang. Ada yang bang tanya, Ustaz nak tengok kiblat ke mana? Dia tanya, Ustaz nak ambil wuduk mana baik ke? Saya kata, air mineral banyak, kita ambil pakai air mineral. Rupanya kita boleh. Itu namanya dakwah cara. Sebelum nak mula, habis sembahyang, kita buat mini tazkirah 5 minit. Sebelum nak sepak mula pukul 5, kita boleh buat. Itu dakwah cara orang muda masa sekarang. Tu buat tu nak usaha. Jadi kita buat tim je, 4-5 pasukan. Dua pasukan ada 15 orang. Kita buat usrah, mini usrah. Boleh 10 minit kita buat. Kita taruh, kita kenal sikit. Kita cerita sikit tentang ibadah, cerita tentang sukan dan sebagainya, cerita dari sudut pandangan Islam. Kemudian mainlah bola, sepaklah sampai cedera ke apa itu terpulang. Tackle lah, perempuan. Waktu itu dah nak tackle Ustaz. Waktu dia payah. Ada seorang imam tu dia kena tackle terlentang tu kan. Pasal jemaah juga yang tackle. Allah Ta'ala Al-Salam. Dia nak tackle dalam semayang tak boleh. Dia kata elok tu imam mari dah. Baik. Jadi Allah Ta'ala Muhammad tu nak beritahu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Guna kecerdikan, kebiasaan yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Cuba kalau kita balik rumah kita, anak kita yang minat main bola, main badminton, main pingpong, main futsal. Dia kata, Din, di surau ada ustaz mari mengajar. Ustaz pun muda macam dia nak mari tak surau. Saya jawab, kan tanya kau pun nak jawab. Dia duduk main game relax, nama PUBG dia duduk. Dia tak tahu ibu pergi tolong dengar, nanti balik cerita dia. Dia tak mari kan? Kalau dia mari pun sikit lah. Ataupun kalau dia mari, dia duduk di luar sekejap. Lepas tu dia belah. Allah SWT Muhammad. Sebab itulah dia ada cara dia. Itulah zaman. Dia kata bapa hangpa sebut, didiklah anakmu menurut zaman yang dia akan hidup, bukan zamanmu, dia kata. Kerana anakmu akan hidup di zamannya, bukan zaman engkau. Bapa hangpa sebut. Itulah baik. Jadi sebab itulah Abang Zul buat live mana ni. Supaya ada orang yang menonton dari rumah. Sebab anak kita dia 24 jam dia pegang telefon. Betul tak? Macam tahu pun nak anggur. Baik. Bukan tak mahu Ustaz, sebab kami bersama juga pegang telefon 24 jam. Baik, saya bersama juga. Jangan tuan-tuan saja, saya bersama. Baik. Itu baik. Maka Allah SWT Muhammad pada malam hari ini, itu sebagai mukadimah. Islam tidak menghalang hiburan. Selama mana ianya tidak melanggar batas syarak, maka silakan ahlan. Itulah baik. Dan banyak kisah-kisah bagaimana para ulama yang menggunakan medium hiburan ataupun muzik sebagai jalan untuk menyeru kepada masyarakat kembali kepada Islam. Antaranya kita biasa dengar dakwah Sunan ataupun Wali Songo kan, antaranya Sunan Bonang. Dia menggunakan ada sejenis alat muzik. Nanti boleh carilah kisah tu. Kisah Wali Songo. Ustaz Wali Songo ada berapa orang? Balik cari ada 9 orang. Salah satunya ialah Sunan Bonang. Dia ada banyak Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Dia ada banyak, ada 9. Itu semua adalah antara ulama-ulama yang sangat besar jasa mereka kepada dunia Islam di tanah Nusantara ni. Sudah? Tempat lain pun banyak lagi kita sebut tu. Baik, maka Allah SAW Muhammad pada nasihat yang ke-6, Imam Ibn Wardi rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita. Kalau saya tak salah, kita dah pun bicarakan sedikit tentang bahaya arak dan hal yang memabukkan. Kita dah cerita sikit tapi tak sempat habis. Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah menyatakan, tinggalkanlah olehmu arak dan janganlah sekali-kali engkau mendekatinya. Malam ini cerita tentang bahayanya arak dan perkara yang memabukkan. Jika engkau seorang anak muda yang pintar, bukan anak muda saja, anak tak muda pun sama juga, maka betapa engkau berusaha untuk merosakkan akalmu sendiri. Yang ini dewal hasil daripada jalan ambil yang memabukkan tadi. Siapa yang
nak rosakkan diri dia, nak rosakkan akal dia, minum. Itu bahasa kita. Itu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalau kita pintar, kita tak akan buat. Hanya orang yang tak pintar je buat, kata Imam Ibn Mardi. Itu namanya. Kata Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, arak, dadah, pilhaya dan segala jenis-jenisnya merupakan perosak akal manusia. Sebab itu Nabi SAW menyatakan di dalam hadis sahih riwayat Syaikhan ni Imam Bukhari dan juga Muslim. Kalau kita dengar ataupun kita jumpa hadis yang di akhir hadis itu di dalam kurungan disebut rawahu Syaikhan ataupun disebut Syaikhan saja, maka kalau Syaikhan dalam ilmu hadis dia hanya merujuk kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ataupun dalam bahasa lain disebut muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau Syaikhan dalam merujuk kepada malaikat, lain pula. Kalau kita jumpa dalam kurungan itu disebut malaikat, kemudian dia kata Syaikhan, misalnya bahasa Syaikhan dalam kalangan malaikat telah menyampaikan ataupun telah membersihkan, menyuci hati Nabi SAW dalam peristiwa sekian-sekian. Makna kata Syaikhan dalam kalangan malaikat pun ada dua orang juga, iaitu malaikat siapa yang peristiwa belahan dada Nabi SAW? Malaikat Jibril. Hadis itu dia tu. Ibu-ibu tak apa nak jawab. Bukan tak apa jawab, Ustaz, kami letih, jangan tanya kami soalan, dia tak? Kami mari nak relax dalam malam, jangan tanya apa-apa. Jangan marah saya pula. Saya suka interaktif. Macam kat sekolah ni, sebab tu adik-adik boleh jawab. Kena pula ada hadiah handphone pula, tapi jawab. Oh, lagi semangat nak jawab. Hari ni tak ada hadiah. Biasa ni Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj, awal Ma'al Hijrah dan sebagainya, kita akan ceramah di sekolah, bawa hadiah. Kalau ustaz ataupun penceramah tu mari di sekolah, pelajar tu tunggu dah, tengok kat kereta, tengok ustaz bawa keluar hadiah. Kalau saya keluar tak bawa apa-apa, saya masuk balik kereta, malu. Tu da'i, cara da'i budak-budak. Jadi yang pertama, kalau Syaikhan dalam kalangan malaikat, Jibril alaihi salam. Yang kedua, malaikat Mikail. Dia jawab, tengok hebat, kena siapa ni. Baik, jadi Allah SAW sejuk perut ibu mengandung. Siapa yang main kelab MU pakai jersey nombor 7? Dia tak minat bola kan? Oh, soleh semua budak ni lah. Allah SAW Muhammad. Tuan-tuan pun tahu, walaupun kelab tu tak kuat. Saja melawak saja, marah saya pula. Baik, semalam Malaysia menang ke kalah? Tuan-tuan tahu. Allah SAW hebat tu kan? Lawannya siapa tak nak? Contoh saya dunia pula dalam surah. Nanti sembang dah. Baik, jadi Rasulullah SAW Muhammad nak beritahu. Kalau Syaikhan ialah Jibril dan Mikail. Kalau Syaikhan dalam kalangan sahabat ada juga. Syekh ini merujuk kepada gelaran yang utama orang besar. Kalau Syaikhan dalam kalangan sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ingat bila-bila kalau Syaikhan dalam kalangan ulama fiqh mazhab Syafi'i, Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Boleh tak? Boleh kata tu. Tu Syaikhan tu malam ni. Ingat bila-bila. Baik. Dan ada lagi Syaikhan yang merujuk kepada hal yang lain ada dalam kalangan wali dan sebagainya. Baik. Maka Rasulullah SAW Muhammad dalam hadis riwayat Syaikhan, kullu syarabin askara fahuwa haram. Kata Nabi SAW, setiap ataupun semua yang memabukkan adalah haram. Hadis ini menjelaskan, kata ulama hadis, merujuk kepada arak, iaitu semua perkara yang memabukkan. Semuanya, walaupun ianya bukan arak ataupun yang sejenis dengannya, bila mana kita minum, hukumnya adalah sama dengan hukum arak, iaitu haram secara total, mutlak, melainkan ataupun kecuali. Dia ada kecuali juga atas faktor-faktor yang tertentu. Sudah, nanti kita akan bicarakan antaranya dalam bidang perubatan. Begitu juga ulama kontemporari bincang hukum alkohol. Alkohol ni dia unsur lain tau. Walaupun
Ada orang faham alkohol tu arak lah. Dia ada banyak nama, apa etanol. Dia ada banyak lah. Dia etanol, dia ada kod-kod dia. Dan tanyalah Ustaz, TV3 pernah bicarakan tajuk arak dalam Islam, alkohol dalam Islam. Dah dibincangkan bagaimana hukum memakai wangian yang di dalamnya mengandungi alkohol yang bukan alkohol untuk diminum. Ulama bincang. Bahkan fatwa, muzakarah fatwa kebangsaan juga bincang benda-benda yang melibatkan arak ni. Itulah. Cuma kita kena mengambil jalan yang jangan terlalu terbuka. Kerana ulama-ulama tradisional, ulama-ulama turah, dia sangat menjaga benda ni. Saya pernah secara peribadi, depan saya ketika saya di madrasah di Muar dulu, ada satu orang pelajar ni, dia tanya guru saya, Syekh Nazaruddin Al-Ligi, dia kata, Syekh, saya nak tanya Syekh, pandangan Syekh, bagaimana Syekh mendepani isu orang yang memakai minyak wangi yang ada alkohol lalu dibawa solat. Dan jawapan tu saya dengar dengan telinga saya sendiri. Syekh dari depan saya. Syekh kata, jangan guna. Sebab dia ulama turah, dia ulama tradisional. Dia sangat menjaga, dia syadid sikit. Dan saya mengambil pandangan beliau. Itu saya lah. Kalau tuan-tuan tak tahu terpulang, tuan-tuan kena tengok balik fatwa Jakim dan sebagainya. Baik, saya bukan nak ajar Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad fatwa lah ni tak. Tapi nak beritahu yang kita setiap 14 buah negeri ada masing-masing tu. Rujuklah nanti. Negeri Sembilan kena rujuk. Main ceritanya tengok. Dalam website pun ada tunjuk. Baik. Maka Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, saya berpegang pendapat guru saya mengatakan kalau untuk dibawa solat maka lebih elok kita gunakan minyak wangi yang tidak ada alkohol. Wallahu a'lam. Itu cerita pasal minyak wangi. Baik. Maka Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, orang yang berfikiran waras, kata Syekh Fahmi rahimahullah, sudah pasti tidak akan bertindak merosakkan akalnya sendiri. Tidak. Namun oleh kerana pengaruh daripada kawan-kawan, sahabat dan lingkungan yang sudah rosak, maka seseorang boleh berbuat apa sahaja. Itulah kata Syekh Fahmi rahimahullah, dia kata di antara penyebab orang ni dia terlibat dengan perkara ini ialah faktor yang pertama, dia kata daripada kawan-kawan dan juga lingkungan yang tidak soleh. Dan seandainya kamu ingin melihat agamamu, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka lihatlah dengan siapa kamu bersahabat. Kalau baik sahabat kita, lingkungan kita, maka baiklah diri kita. Tapi kalau tak baik lingkungan kita, maka tak baiklah sekeliling kita tu, maka kita pun takut sama terjebak. Baik. Disebab itu kalau kita tengok di antara hadis Nabi SAW berkenaan dengan sahabatnya ataupun kawan, Nabi SAW mengumpamakan seperti seorang yang Allah SAW Muhammad bersahabat dengan tukang besi dan juga penjual minyak wangi. Itu Nabi bagi gambaran. Kalau kawan dengan tukang besi, kalaupun tak terkena panas besi, maka akan terkena terpias bau busuk itu. Jangan kawan dengan dia tu dulu bahaya tu, wanted tu. Jadi kita pun, anak kita kawan dengan dia, risau tak kita? Risau. Sebab dia ada bad record kan. Perul punya pegawai pun selalu datang ambil rekod dia semua. Dan nampak tanda-tanda yang dia ni tak mau berubah, itu bahaya. Tapi kalau dia keluar, walaupun IC dia dah cor, walaupun dia tengah tahanan perul dan sebagainya, tapi dia ada nampak dah wajah-wajah perubahan itu tak apa. Bahkan kita kena support dia, bagi support system kat dia, bagi nasihat yang baik. Sebab kita program dengan penyarah, kita tahu ada ramai dalam kalangan bantuan ni yang bila dia keluar, alhamdulillah ada banyak perubahan. Sebab kita sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk bagi tarbiyah kepada tahanan-tahanan yang duduk dia. Sungai Buloh saja pun 5,000 lebih. Itu belum yang jabatan semua lagi kan, correctional kan. Sehingga tahun 2021 bulan Ogos, jumlah tahanan ataupun bantuan seluruh penjara di Malaysia 14 luar negeri sebanyak hampir 70,000 orang. Tentang itu statistik saya dapatkan yang terkini lah tu, sampai Ogos tahun 2021. Dahsyat semua dah, dahsyat. Kenapa? Sebab itu we have to do something. Kita kena bagi sumbangan sesuatu. Antaranya ialah support system kepada mereka. Ada yang keluar, dia jual, niaga dan sebagainya, bagi nasihat kat dia, bantu dia.
Sebab mereka juga ada keluarga yang perlu disara dan sebagainya. Sebab kalau tidak dibantu, kalau tidak disantuni, kemungkinan besar mereka akan kembali terjebak ke dalam kancah dosa yang lama yang pernah mereka buat. Sebab itu kita jangan pandang orang yang pernah melakukan kesilapan hidup ini dengan pandangan yang hina. Kerana boleh jadi dia bertaubat kepada Allah, dia menyesali segala dosanya, dan dia menjadi orang yang lebih baik berbanding kita. Itu antara pesanan Imam Ghazali rahimahullah. Dia kata, Ustaz, kalau dia buat dosa tu dengan Tuhan tu kita faham, tapi hak yang ambil hak orang tu, yang tu saya no comment. Kita kena tanya dia sendiri macam mana dia nak ganti balik. Tak baik. Yang tanya saya, sebab saya tak bertanding. Baik. Baik, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan disebabkan pengaruh sahabat, pengaruh kawan, boleh jadi roh rosak. Bahaya. Tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah. Sebab itulah di antara ciri orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia tidak gemar bersahabat berkawan melainkan dengan orang yang soleh. Itu ciri orang yang bertakwa. Kalau betul kita bertakwa, kita akan sentiasa bergaul dengan orang yang soleh. Tapi kalau setiap hari kita duduk dengan orang yang selalu kita nampak dia tak jaga syariat, dia buat perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia suka cari gaduh dengan orang, dia suka fitnah orang, dia suka riba mengumpat orang, ini ciri-cirinya. Kita jangan duduk dekat dia, bahaya kan? Takut-takut Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad terpias kejahatan itu terima kepada kita. Takut kan? Takut. Sebab itu dalam satu nasihat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang yang putuskan silaturahim, aku bimbang, kata Sayyidina Ali dalam kitab Fadilah Sedekah ada sebut, aku bimbang orang yang putuskan silaturahim bukan sahaja dia tu Tuhan tak terima, tak angkat doa dia, tetapi orang yang berada berdekatan ataupun yang bergaul dengan mereka juga Allah Ta'ala tak terima doanya. Takut kan? Takut. Kita tahulah dia ni suka cari gaduh dengan orang, suka putus silaturahim dengan orang. Kita duduk dekat dia, kita berkawan dengan dia, bergaul dengan dia, dan tanpa ada inisiatif untuk kembalikan hubungan yang pernah diputuskan oleh orang tersebut, maka kita bimbang, takut-takut kita juga termasuk dalam kalangan orang yang disebabkan duduk dekat dengan dia, Allah Ta'ala tak makbul doa kita. Di antara hal yang menyebabkan pendek umur dan terhalangnya rezeki seseorang ialah memutuskan silaturahim. Allahumma salli alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan, bahaya tu, kena jaga sungguh-sungguh. Azan belum? Azan. Masuk tu. Azan dulu ke tu? Tuai. Azan dulu lah, azan dulu. InsyaAllah kita azan dulu. Sekarang kita tengok apakah yang tindakan ataupun yang nasihat yang kita boleh buat untuk menghindari diri kita daripada terlibat dengan yang namanya perkara yang merosakkan akal, insyaAllah. La
المنزلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية والله أصل المقام المحمود إنك لتخلف المهد يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Yang terakhir, sesungguhnya kata ulama tafsir menyatakan bahawa berdasarkan ayat Quran dari surah Maidah tadi, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan larangan untuk menjauhkan diri daripada arak itu lebih kuat berbanding larangan untuk mendekatinya. Bukan kata jangan minum, jangan dekat. Bukan kata jangan berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Konsepnya sama. Bukan Allah Taala tak sebut jangan kamu berzina, tetapi jangan kamu mendekati zina. La taqrabuz zina. Sama juga dengan arak, jangan kamu dekat dengan perkara yang berkaitan dengan arak. Yang Nabi SAW menyatakan ada beberapa golongan yang Allah Taala laknat berkaitan dengan arak. Ada? Nanti kita akan tengok minggu depan insyaAllah. Orang yang tukang tuang, orang yang tukang bawa, orang yang tukang order, orang yang tukang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tukang jual. Ini semua ni dia ada golongan-golongan dia. Itu kita akan tengok nanti. Bagaimana para ulama menjelaskan tentang konsep arak tradisional dan arak moden. Walaupun dia ada proses melalui proses yang macam mana. Kalau cerita mabuk ni tua pun boleh mabuk tau. Saya pergi Kelantan dulu tuan. Dia ada nama tua apa tu? Air tua apa tak? Bukan Kelantan apa nama? Nera. Air Nera. Nera pun kalau tak kena gaya boleh mabuk. Dan kalau tuan-tuan bawa masuk makmal lab Genom Malaysia lah, kalau tuan-tuan cek tahap dia punya mabuk dia tu, dia ada level dia. Dia ada persen dia. Sebab itu penting kita merujuk kepada fatwa negeri. Tengok bagaimana fatwa meletakkan proses. Dulu pernah viral air Babrikan tau. Tahu air Babrikan, air berkabunat tu, yang orang Arab suka minum tu. Kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan order kepala kambing. Sedap pula ni. Kepala kambing tu kan dia bakar kan, dia makan. Dia biasa makan daging apa kan orang Arab ni. Kalau tuan-tuan pergi Madinah pun ada, duduk tepi jalan kan, duduk tengok TV sambil dia makan kepala kambing tu. Tengok dia senyum punya kambing punya kepala kan. Dia akan minum dengan air Babrikan. Babrikan tu pun dulu pernah viral. Tulang. Bagaimana mufti wilayah pun pernah mengeluarkan garis panduan ataupun yang berkaitan dengan persen di dalam alkohol yang dibenarkan dalam Islam. Itu penting tu kita belajar. Nanti ibu-ibu balik rumah, kerja sekolah malam hari ni, ustaz jangan bagi kami apa-apa boleh. Tak ada nak bagi juga. Balik nanti buka dalam Facebook, ada Facebook kan, type tanyalah ustaz alkohol. Nanti ada keluar tajuk tu. Dibicarakan mufti negara Arab, Qatar sebut macam mana, Brunei sebut macam mana, Thailand pun fatwa dia macam mana. Thailand dengan kita, Thailand lagi kah? Tahap persentage alkohol dia pun lagi kah? Walaupun dia pun banyak yang serak, dia pun lagi kah? Saya dulu utara saya tahu. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu kena hati-hati. Baik. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengajarkan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdaging? Surah Al-Ma'idah ayat ke-91. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha miftahul kulli syarr. Hendaklah kamu menjauhi arak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya arak kunci segala kejahatan. Itulah dalam hadis riwayat Hakim. Begitu juga dalam hadis daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu secara mauquf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca ummu al-khaba'ith. Riwayat daripada Imam Nasai, iaitu punca kepada segala kejahatan dan kerosakan dan kebinasaan. Ummul khaba'ith. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibu segala kejahatan, kerosakan ni rupanya adalah arak. Ada dalam riwayat Hakim, Sayyidina Utsman dalam satu khutbah pernah beliau menyampaikan tentang bahaya arak. Sayyidina Utsman bin Affan, nanti kita akan bicarakan bagaimana seorang yang
taat beribadah kepada Allah. Dalam satu zaman tu ada seorang lelaki, dia ni ahli abid, ahli ibadah. Dia taat beribadah kepada Allah. Semayang ni bahasa kita sampai pecah kaki. Ni kepala ni sampai hitam. Semayang semua. Baik semua. Tetapi dia terkena satu fitnah. Walhasil punca daripada haram. Tuan-tuan, tu ada kisah tu masyhur. Sayyidina Osman cerita kepada para sahabat dalam satu khutbah. Nanti kita akan bicarakan pada minggu yang akan datang insya-Allah. Baik, yang terakhir di dalam pesanan daripada Fadilatul Syekh Fahmi rahimahullah. Ketika itu mana? Itu mabuk itu. Hilang kewarasan akal itu. Tengah tak waras. Pertimbangan akal yang sihat sudah tidak terpakai lagi akibat daripada rosaknya akal seseorang yang telah mabuk tadi. Tapi ambil sikit je Ustaz, tak mabuk pun. Ya, kita kata, tetapi dia akan memberi kesan juga kepada orang yang minum. Dan yang ada hanyalah hawa nafsu dan khayalan semata-mata. Dan ulama menyatakan juga hukum perkara yang memabukkan selain arak juga terpakai berdasarkan daripada dalil ini. Setiap yang memabukkan adalah haram. Termasuklah nama apa saja, gam cap senapang ke, gam cap gajah ke, gam uhu ke. Kalau disalah guna mabuk pening, dia tetap dikira sebagai kategori ni. Dia bagi jenama terus kan. Satu plastik 50 sen. Oh, ustaz dia tera. Kita sepupu saudara semua ada AADK. Yang risau. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi program tu dulu-dulu ingat tak di sekolah pernah AADK dia main buat inspection sekolah menuju tu lah. Di sekolah dulu. Jadi bila AADK main bawa van tu, budak-budak hak masalah lari dulu lah. Biasa akan ada informa awal. Dia kata, weh mak, esok jangan pergi sekolah. Boleh mak, esok AADK mari. Dan petik lah. Ada informa. Tak tahu siapa begitu. Itulah baik. Jadi dia tak main. Apa lagi? Minta maaf sebut lah. Penyalahgunaan gam, Rasulullah SAW Muhammad, ganja, dadah, tak sama ada dia sintetik ke bukan sintetik ke, perkara yang merosakkan. Walaupun dulu dia digunakan secara meluas ketika peperangan dunia yang pertama, yang kedua, First World War, Second World War digunakan, dia namanya morfin kan, digunakan dalam peperangan. Rasulullah SAW Muhammad. Tengok dalam cerita Bukit Tepung dulu kan, Tan Sri Jin Samsudin yang pernah tunjuk kepada kita satu babak di mana kena kayu api kan, pecah buruk Jadi dia ambil morfin warna putih tu dia letak. Tuan-tuan, kau tak tuan-tuan tak tengok cerita? Saya seorang pun tengok 2 kali lah. Saya suka belajar sesuatu dari filem. Kerana kalau kita tengok antaranya cerita lama lah, cerita Pirazi kan, kalau kita tengok dari sudut tauhid, kita akan dapat ilmu tauhid. Kalau kita tengok dari sudut fiqh, kita akan dapat ilmu fiqh. Kalau kita tengok dari sudut akhlak tasawuf, kita akan dapat ilmu tasawuf. Tak tahulah kalau tuan-tuan tengok sekadar hiburan, dia dapat gelak ketawa saja. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Tuan-tuan faham tak saya cuba sampaikan apa ni? Tuan-tuan macam blur sikit Baik, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa saja nama? Sekarang ni dah ada yang baru pula. Saya kena straight to the point tuan-tuan. Dalam kuliah saya tak boleh simpan-simpan. Ketum tu, orang Zul sebut ketum. Tapi kalau di sebahagian negeri dia tak sebut ketum. Dia ada nama lain, iaitu Tebu Pahit. Saya sebut tu Islam. Ataupun nama dia yang lagi dahsyat lagi, iaitu nama dia Cakoroy. Cakoroy ni dia lagi keras. Dia ada campuran beberapa bahan yang menyebabkan air ketum yang asli itu bertukar sifat, yang menyebabkan seseorang yang minum itu boleh menjejaskan kesihatan dia. Bahkan dia pula dia ada level dia sukatan dia. Ustaz paling detail lah. Detail. Kena cerita. Kalau tak cerita nanti jadi masalah akan datang ke depan. Pernah sepupu saya bila tahan dalam sekatan jalan raya kerjasama dengan JPJ dengan trafik, tahan, banyak jumpa dalam harga motor. Air tu lah, air tu. Ada yang sempat baling tu baling lah, tapi bila bau memang ada dekat dalam harga motor bau. Dia ni minum. Kadang tu dia tengok lampu biru berkelip lah, dia ambil botol tu dia balik, dia naik motor lah. Tapi bila urin sangkut. Tak nampak. Dia bila tanya kenapa kamu minum, dia kata saya ni kalau tak minum, dia kata tuan saya tak boleh bekerja. Dia kata kalau saya tak minum, saya tak boleh bawa kereta stay up. Saya kena kerja shift non-stop.
Saya buat 3 kerja dia kata. Itu bukan alasan untuk kita merosakkan akal kita. Tak kira lah hang bawa lori ke, hang bawa bas ke, hang bawa kereta ke, hang pelumba yang non-stop ke, mengelilingi dunia ke, jangan sampai merosakkan diri. Itu saja. You know? Baik. Jadi Allah SWT Muhammad Ummul Khaba'ith. Kata Nabi SAW, ia adalah punca kepada segala kejahatan dan kerosakan. Wallahu a'lam. Maka janganlah kau suka bersahabat, berkawan dengan mereka yang telah rosak akal fikirannya, kerana yang demikian itu boleh mempengaruhi kita ke jalan yang salah. Jadi jaga semua kawan tu. Ada kes yang kawan dia pedajal dia kena dia. Jumpa ganja dalam kereta. Betul 39 pi. Gantung sampai mati. Bila disiasat, dikurangkan hukuman, bila dibicarakan ada bukti-bukti menunjukkan yang bukan dia punya, maka terpulanglah kepada budi bicara yang arif berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pendakwa raya, oleh peguam bila dan sebagainya. Contoh mahkamah malam ni ada dia punya prosedur dia. Naik mahkamah sekian-sekian, lalas sekali tak lepas juga rayuan apa semua lah, sekali pengampunan diraja dia ada. Dia punya level-level dia. Contoh lepas kita berhadapan dengan sahabat-sahabat pegawai yang duduk di dalam kita tahu. Itu sekadar ilmu lah malam hari ni tuan-tuan. Jadi tolong hati-hati pantau anak-anak, tuan-tuan, anak-anak kita semua. Pelajar-pelajar yang belajar, tolong hati-hati. Jangan kerana nak cepat senang, nak cari duit dengan jalan yang mudah, melakukan perkara yang melanggar kepada undang-undang dan juga syarak, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan, baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.